Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat kembali di channel Syafiq Samsudin. Jadi sebelum kalian menonton, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Hari ini kita akan membahaskan kisah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Taif. Setelah mendapat tugas kenabian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan usaha dakwah selama 9 tahun di Mekah dan terus berusaha demi petunjuk dan mengislahkan kaum baginda. Kesemua orang kafir Mekah berusaha sedaya upaya untuk menyusah dan mempersendakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau dengan berbagai-bagai cara tanpa melepaskan sebarang peluang yang ada, kecuali segelongan kecil orang yang telah memeluk Islam dan segelintir orang yang menolong baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk bapa saudara beliau Abu Talib. Abu Talib juga ialah antara mereka yang baik hati. Walaupun tidak memeluk Islam, dia tetap membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua segi. Selepas 10 tahun, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Apabila Abu Talib meninggal dunia, orang kafir pun mendapat lebih banyak peluang untuk menghalang penyebaran Islam dan menyeksa orang Islam dengan berbagai-bagai cara secara terbuka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke kota Taif dengan anggapan bahawa di sana ada kabilah yang bernama kabilah Saqif yang ramai bilangannya. Sekiranya kabilah tersebut memeluk Islam, maka kaum muslimin di Mekah akan mendapat keselamatan daripada segala kesusahan tersebut dan Taif akan menjadi pusat penyebaran Islam. Pada suatu hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memulakan perjalanannya ke kota Taif. Setelah tibanya di sana, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan 3 orang pembesar yang dianggap tertinggi di kota Taif. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menarik perhatian mereka untuk membantunya. Walau bagaimanapun, mereka bukan sahaja tidak menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya telah menjawab secara kasar dan tidak berakhlak sekali. Sekurang-kurangnya mereka patut melayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baru datang dengan baik, sesuai dengan sifat suka melayan tetamu yang memang termasyhur dalam kalangan bangsa Arab pada ketika itu. Sebaliknya, mereka telah menjawab secara kasar. Mereka juga tidak rela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Taif. Nabi menganggap mereka yang merupakan pembesar kaum ialah orang yang baik dan akan bercakap dengan sopan santun. Tetapi salah seorang daripada mereka telah berkata, "Hoi engkau wahai Muhammad, engkaukah orangnya yang Allah hantar sebagai Nabi?" Orang yang kedua pula berkata, "Tiadakah orang lain daripada engkau yang Allah temui untuk diutus sebagai Nabi?" Orang yang ketiga pula berkata, "Aku tidak ingin bercakap dengan engkau, kerana kalaulah engkau sememangnya Nabi sebagaimana didakwa, maka tidak layak untuk orang seumpama aku bercakap-cakap dengan engkau. Sekiranya engkau seorang pendusta, aku tidak ingin bercakap dengan orang seumpama engkau." Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada menaruh harapan lagi terhadap pembesar-pembesar itu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuba bercakap-cakap pula dengan orang lain, kerana baginda ialah seorang yang mempunyai hemah dan kecekalan seumpama gunung. Malangnya, tiada seorang pun yang sanggup menerima dakwah Nabi. Bukan sahaja mereka tidak menerima, bahkan mereka telah berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, keluarlah dari bandar kami ini serta-merta. Pergilah ke mana-mana yang kamu suka." Apabila baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah langsung tiada menaruh harapan lagi terhadap mereka, baginda telah memulakan langkah untuk pulang dari kota Taif. Semasa dalam perjalanan pulang, mereka telah menghantar budak-budak untuk mengejar, mengejek, mempersenda dan melentari baginda dengan batu, hingga kedua-dua kasut baginda sallallahu alaihi wasallam dilumuri dengan darah yang mengalir. Apabila baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah selamat daripada pengacau-pengacau tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam pun berdoa,
Ya Allah, kepadamu aku mengadu kelemahanku, kekuranganku, daya upayaku dan kehinaanku pada pandangan manusia. Ya Arhamar Rahimin, Engkaulah Tuhan orang yang ditindas. Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau menyerahkan diriku ini? Kepada orang asing yang akan menyerang aku atau kepada musuh yang menguasai aku? Sekiranya Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Namun afiatmu sudah cukup buatku. Wahai Allah, aku berlindung dengan nur wajahmu yang menerangi segala kegelapan, dan teratur di atas nur itu urusan dunia dan akhirat, daripada Engkau menurunkan kemarahanmu kepadaku atau Engkau murka kepadaku. Kepadamulah aku tetap merayu sehingga Engkau redha. Tiada sebarang daya untuk melakukan kebaikan dan tiada upaya untuk meninggalkan kejahatan kecuali dengan bantuanmu. Dengan doa sedemikian, bersemaraklah sifat qahar Allah Subhanahu wa ta'ala, Raja segala kerajaan. Lalu Jibril alaihi salam datang memberi salam dan berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendengar perbualan kaum itu dengan Tuhan dan telah mendengar jawapan mereka serta menghantar satu malaikat yang berkuasa ke atas gunung ganang. Perintahkan sahaja malaikat itu supaya melakukan apa-apa yang Tuhan kehendaki. Selepas itu, malaikat tersebut memberi salam dan berkata, saya akan menunaikan segala yang diperintahkan oleh Tuhan, sama ada dia perintahkan supaya saya melagakan bukit bukau di kedua-dua arah yang akan menyebabkan mereka semua akan hancur, atau apa-apa sahaja hukuman yang Tuhan tetapkan. Baginda sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang amat pengasih lagi belas kasihan. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah memberi jawapan kepada malaikat itu, aku tetap menaruh harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahawa walaupun mereka ini tidak memeluk Islam, pasti akan lahir orang yang akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepadanya dalam kalangan anak-anak mereka. Inilah dia akhlak pribadi mulia seseorang yang kita kononnya berbangga-bangga menjadi pengikutnya. Sebaliknya, apabila kita sendiri mengalami sedikit kesusahan atau kita dilempari dengan kata-kata kesat, kita akan menjadi begitu marah sehingga kita menaruh perasaan dendam yang tidak padam-padam seumur hidup kita terhadap orang yang telah menyakiti kita. Kezaliman demi kezaliman kita lakukan ke atasnya, sedangkan kita mengaku yang kita ialah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengikut jejak langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah menanggung kesusahan dan penderitaan yang begitu dahsyat, baginda sendiri tidak pun mendoakan keburukan kepada mereka dan tidak juga mengambil sebarang tindakan balas. Malah Nabi mendoakan kebaikan untuk kaum tersebut.